Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Ilahi kerana masih diberi peluang dan ruang untuk kita bersama-sama dalam kelas kemahiran Al-Quran. Hari ini hari Isnin 14 hari bulan 6 2021, bersamaan dengan 3 Zul Kaidah. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai adab bersama dengan Al-Quran. Sebelum kita pergi lebih dalam, adab dengan Al-Quran ini ada terbahagi kepada 3, iaitu adab sebelum membaca Al-Quran, adab semasa membaca Al-Quran, dan seterusnya adab selepas membaca Al-Quran. Baik, kalau kita tengok dalam buku ini disebutkan yang pertama, niat mestilah ikhlas. Niat mestilah ikhlas. Untuk kita baca Al-Quran, niat mestilah ikhlas. Bukanlah untuk kita mengharapkan pujian daripada manusia, pujian daripada apa lagi selain manusia, makhluk-makhluk lain lah. Kita mestilah niat kerana ikhlas kerana Allah SWT. Sebab apa? Sebab ikhlas yang akan menjadikan ibadat kita itu diterima. Kalau kita baca Quran, ya, baca Quran itu adalah ibadat. Tetapi bila kita baca dengan tidak ikhlas, ibadat kita tadi boleh menjerumuskan kita kepada sifat riak lah, insyaAllah. So kita kena baca dengan ikhlas. Macam mana kita nak bina niat dengan ikhlas ni pun ada sebelum, semasa dan selepas peringkat dia. So sebelum kita baca Quran tu, kita niat, aku baca Al-Quran ni untuk Allah. Okay, so kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memang baca macam tu. Kita baca memang sedap lah, kan? Kita baca memang sedap. Waktu kebetulan waktu tu adik-beradik kita ke, mak kita ke, ayah kita tengok kita, oh sedap lah Along baca, sedap lah Angah baca. So yang sebelum kita baca Al-Quran tadi tu dah ikhlas. So bila kita semasa baca Al-Quran tu pun kita kena jaga. Aku tengah baca Quran ni, orang dah puji aku ni, macam mana? Oh, kita dah rasa syok. Kita memang akan rasa syok dengan pujian, tapi kita kekalkan, oh okey, itu biar untuk Allah. So kita teruskan baca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita tengah-tengah baca tu, kita baca memang sedap, tapi bila orang puji kita, kita tak sedap kan? Maksudnya kita kalah lah. Kita kalah dengan pujian orang tu. So kita kena kekalkan. Dia kalah lagi teruk bila kita orang kata, oh sedap ada baca, kita pun lagi syok, lagi naik syekh. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita tiba-tiba tukar qiraat Maliki Yaumiddin. Tak boleh lah. So kita kena sama dengan yang sebelum tu. Kalau baca memang sedap je lah kita baca. Jangan kita terus tiba-tiba downkan suara kita jadi tak sedap. Jangan kita over lagi. Kita teruskan. So dan selepas membaca Al-Quran pula, selepas kita baca Quran untuk kekal ikhlas tu, kita kena sentiasa berwaspada. Maksudnya janganlah kita kata dekat dah seminggu kan, aku baca Quran tu sedap. Tak boleh tu membangga diri. Okey. So ikhlas perlu dijaga dalam 3 keadaan, iaitu sebelum kita buat, semasa kita buat, dan selepas kita buat sesuatu ibadat lah. Okey, so kita kembali kepada adab sebelum baca Quran, niat kita ikhlas. Okey. Macam Ustaz dah maklumkan tadi. So sebelum tu kita kena ikhlaskan diri kerana Allah Ta'ala. Okay. Walaupun kita disuruh oleh ibu bapa ataupun ustaz sini untuk baca Quran, ya, kita baca sebab suruh, tetapi niat ikhlas. Yang kedua, berwuduk. Dalam surah Al-Waqiah disebut pasal untuk bersuci lah untuk orang yang baca Quran. Okay. Nanti form tu nanti kita tengoklah ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, meletakkan Al-Quran di tempat yang bersih dan tinggi. Okey, baik. Seperti mana yang kita tahu, tempat tinggi adalah tempat yang paling mulia lah. Sebab tu
nama-nama Allah kita kena letak, kita kena angkat dia pada tempat yang tinggi. Okey, yang bersih bersama, kita mestilah tempat yang bersih, tak kotor. Bukanlah kita letak dalam tandas. Sebab tu Al-Quran tidak boleh dimasukkan dalam tandas. Tapi kalau orang tu baca Al-Quran dalam tandas tak boleh. Kalau buat handphone dalam Quran macam mana? Dalam Quran ni ada handphone. Dalam handphone ni ada Quran. Tak dalam handphone tu dalam aplikasi. Sebab kita tak buka. Melainkan kalau kita buka apps tu ada tulisan Quran, buat masuk tak boleh. Tapi bila disimpan dalam tu tak apa. So sama dengan diri kita. Kita ni hafal Al-Quran sikit. Takkan kita tak boleh masuk tandas? Tak kan? So kita boleh masuk tandas, tapi jangan baca Al-Quran dalam tandas. Tiba-tiba kita tengah masuk tandas, tiba kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus dalam tandas. Apa tu? Tak boleh lah kan? Okay? Walaupun sebersih-bersih mana tandas pun tak boleh. Kan? Rumah kita tandas bersih, kita nak baca, kita letak kat tempat Quran kat tempat tinggi kan, kat atas pam tandas, tak boleh lah. Walaupun dia bersih. Bersih kat sini maksudnya suci lah, tempat tu tinggi. Biasanya kita letak dekat almari, dekat atas katil, atas rak katil kan. Okey, pakaian kita kena bersih dan menutup aurat lah. Ini untuk membaca Quran dengan baik, adab yang baik. Okey, pakaian bersih dan tutup aurat. Tutup aurat tu semua faham, lelaki dan perempuan. Lelaki kena pakai seluar yang baik lah, kain dan sebagainya. Sunat untuk tutup kepala dengan kopiah, whatever. Okey, itu dah antara sebelum adab-adab sebelum baca Al-Quran. Baik. Maafkan Ustaz, tengah hari kan. Sebab tu Ustaz buat recording. Sebab nanti kelas kita pukul 2, pukul 3 dan sebagainya, lagi dahsyat lah kan. So kita buat recording. So harap semua terhibur. Untuk adab semasa pula baca Quran, kita kena memohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan dengan membaca isti'azah. Ni sunat sunat ni menjadi adab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ia juga boleh dilakukan ketika kita dalam bacaan solat kita. Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sunat Dia sunat. Okey, seterusnya yang kedua adalah membaca dengan tartil dan bertajwid. Tartil ni kita baca dengan penuh sopan santun. Kita baca dengan memenuhi hak-hak dalam Al-Quran, hak-hak huruf, tak tergopoh-gapah, tak laju. Kita bersederhana membacanya. Dan bertajwid. Tajwid lah. Okey, semua fahamkan tajwid kan? Jaga hukum mat, jaga hukum tanwin, dengung dan sebagainya. Okey, yang ketiga, bertalaqi dan bermusyafahah di hadapan guru bagi memastikan tidak berlaku kesalahan dalam bacaan. Okey, ini adab ketika kita nak belajar. Okey, kita kena belajar bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum sikit. So nanti bila kita dah bertalaqi dan bermusyafahah, talaqi ni apa? Talaqi, bertemu. Musyafahah ni syafatain. Kita tengok mulut guru kita, guru tengok mulut kita. So ustaz kata, okey, bacaan tu salah. Okey, betulkan macam ni cara dia. Ikut ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Sebab tu nama dia bertalaqi musyafahah. Sama dengan Nabi Muhammad belajar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Mereka bertalaqi musyafahah. Seterusnya, kita kena menghayati isi kandungan Al-Quran, ataupun istilah lain kita sebutkan tadabbur. Kita baca tafsir, kita reflect. Hari ni banyak berdosa, okey, bla bla. Hari ni tengok pokok, apa Allah sebut pasal pokok. Allah sebut pasal pokok. Barang siapa yang memberi sedekah satu benda akan beri ganjaran sebanyak 700. Macam pokok, satu batang ada satu dahan ada 100 ranting lain kan. So banyak kita akan dapat. Tengok burung, bacaan-bacaan dalam Quran ada sebut pasal burung, binatang sebagainya. Kita reflect diri kita. Okey, seterusnya kita adab selepas membaca Al-Quran pula, menutup Al-Quran dengan berdoa.
Menutup Al-Quran dan berdoa. Tutup Al-Quran, tutup Al-Quran, tutup Al-Quran. Tutup. Kalau zaman belajar dulu kita akan cium, sayang. Okey, doa semoga kita boleh baca lagi lepas tu. Yang kedua, kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Apa yang akan suruh, kita kena amalkan lah. Okey, jangan kita lawan. Sebab Al-Quran boleh jadi pembela kita nanti, insya-Allah. Yang ketiga, membawanya dengan penuh hormat dan meletakkan di tempat yang sesuai. Mana-mana ayat buku yang ada nama Allah, kita letak kat dada bawah. Okey, walaupun kita ada beg jinjing, beg tu kita angkat. Hormat kat sini saya nak pesan juga, bukan setakat buku yang ada Al-Quran, yang ada kalimah Allah, apatah lagi buku yang ada kalimah Allah lah. Buku-buku yang ada ilmu kita kena angkat lah. Ada pergi perpustakaan, pegang macam ni, pegang. Okey, jangan rendahkan martabat ilmu itu. Meletakkannya tempat sesuai. Kita yang waras ni boleh fikir sesuai lah. Sentiasa mematuhi segala ajaran Al-Quran. Kembali balik kepada atas. Ajaran Al-Quran kan. Ajaran Al-Quran banyak boleh kita amalkan. InsyaAllah itu sahaja daripada Ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Okey, baik, itu sahaja adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Semasa sebelum ada 4, semasa ada 4, sebelum selepas pun ada 4. Ini tambahan. Semasa membaca Al-Quran, ini Tok Guru Ustaz pesan, kita tengah baca kan. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Tiba-tiba orang panggil kita bersembang ke apa ke, mana kita nak dulu kan. So adab dia, kalau kita nak lain orang pun kita berhenti, habis ayat tu kita berhenti, kita boleh tutup Al-Quran, kita boleh hold down, kita pandang, kita cakap benda yang penting-penting, kita sambung. Sambung tu kena a'udzubillah. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang lebih baik bila orang tu nak bercakap kita, patutnya orang tu tak bercakap dengan kita lah kan, sebab kita tengah baca Quran. Tetapi kalau orang tu tak tahu kita baca Quran, ataupun orang tu tak tahu kita baca, ada dua, orang tu tak tahu kita baca Quran, orang tu tak tahu hukum kacau orang baca Quran. Ada dua. Orang yang tak tahu kita tengah baca Quran, kita boleh berhenti, kita cakap, tengah baca Quran, dia nak apa?